warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada tengah hari ini kita diberi ruang dan peluang oleh Allah dapat berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kita sedang berada pada bulan Sya'ban dan kita hampir masuk pertengahan bulan Sya'ban. Ada beberapa perkara yang saya nak cerita kepada tuan-tuan mengenai bulan Sya'ban. Pertama sekali, inilah bulan. Berdasarkan beberapa hadis yang hasan dan sahih, inilah bulan amalan kita akan diangkat di sisi Allah. Amalan kita akan angkat di sisi Allah dalam beberapa bentuk keadaan, secara harian, secara mingguan dan juga secara tahunan. Secara harian, amalan kita akan diangkat di sisi Allah marratain, 2 kali, kata Nabi. Ada malaikat yang bertugas tulis dosa dan pahala kita. Malaikat yang tulis pada waktu pagi, dia akan tulis dosa kita sampai ke waktu petang, termasuk pahala kita. Masuk malaikat yang bertugas pada petang hari, malaikat ni angkat amalan kita. Bertugas pula malaikat ni tulis semua yang kita buat sampai keesokan hari. Masuk semula malaikat yang bertugas pada pagi hari, malaikat ni pula angkat amalan kita. Begitulah setiap hari tanpa henti, dan tugas mereka hanya akan berhenti. Tugas malaikat ni hanya akan berhenti bila nyawa kita sudah pun berhenti. Yang kedua, amalan kita akan diangkat, kata Nabi, setiap hari, setiap minggu. Marratain, juga 2 kali, yaumul Itsnin wa yaumul Khamis. Juga akan diangkat 2 kali setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Ni antara sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga suka banyak puasa. Sebab Nabi suka
bila amalan Nabi SAW diangkat di sisi Allah, dalam keadaan Nabi sedang beramal soleh dan kita melakukan amalan soleh tanpa kita sedar, itulah puasa. Kadang-kadang kita letak kepala kita tidur pun kita sedang tahan daripada perkara yang boleh menjejaskan puasa. Itu ibadah. Penting. Penting masa amalan kita diangkat di sisi Allah ni dalam kita sedang beramal dengan amalan soleh, penting. Sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala akhiri usia kita dalam keadaan kita sedang melakukan ketaatan ataupun kepatuhan kepada Allah, penting waktu tu nyawa kita diakhirkan oleh Allah. Dan yang ketiga, amalan kita akan diangkat pada bulan ni yang namanya bulan Sya'ban. Bila? Wallahu a'lam. Ada orang kata 15 Sya'ban, wallahu a'lam. Ada orang kata 20 Sya'ban, 25 Sya'ban, 30, wallahu a'lam. 10 malam yang terakhir bulan Ramadan akan berlaku suatu malam namanya Lailatul Qadar. Bila? 10 malam terakhir. Bulan Sya'ban ada hari amalan kita akan diangkat di sisi Allah. Bila? Wallahu alam. Bulan Sya'ban. Itu yang pertama yang tuan-tuan dengan saya kena tahu. Jadi bulan ni kita kena alert dengan kita beramal dengan amalan soleh. Kalau kita tak boleh buat banyak amalan soleh, kena minimalkan dosa kita. Tak boleh buat banyak amalan soleh, banyak tak boleh buat, tak mampu, minimalkan dosa. Yang kedua, yang kita kena tahu bulan Sya'ban, bagi mazhab Imam Syafi'i, hanya bagi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berlarang untuk berpuasa setelah melangkau 15 Sya'ban. Idza stanfa Sya'ban fala tasumun. Cuma para ulama alim tidaklah menganggap hadis ini sebagai sahih. Cuma dipegang oleh Imam Syafi'i bila masuk 15 Sya'ban ke atas, tidak dibenarkan sesiapa pun berpuasa. Kecuali hanya beberapa kumpulan. Kumpulan yang pertama, orang yang memang konsisten berpuasa setiap Isnin dan Khamis. Konsisten puasa ni subhanallah. Kalau ada orang boleh konsisten puasa Isnin Khamis, Allah bagi kepada dia luar biasa kemanisan beramal dengan amalan soleh. Orang ni walaupun dah masuk 15 Sya'ban, oleh kerana rutin dia Isnin Khamis ni tak tinggal, dia mesti puasa. Walaupun dah masuk 15 Sya'ban, dia tetap boleh berpuasa. Yang kedua, orang yang memang dia juga konsisten berpuasa dengan puasa sunat yang Allah cukup cintai, iaitu dengan puasa Daud alaihi salam. Walaupun dah masuk 15 Sya'ban, oleh kerana dia memang rutin berpuasa dengan puasa Daud, dia tetap boleh berpuasa. Dan yang ketiga, yang boleh berpuasa walaupun sudah 15 Sya'ban, untuk orang yang baru ni bulan Ramadan, dia tak boleh puasa dan dia buka puasa tu kerana agama benarkan. Sama ada dia buka puasa tu kerana dia wajib buka puasa, ataupun dia buka puasa tu kerana dia diberi keringanan untuk buka puasa. Walaupun sudah melangkau 15 Sya'ban, mereka boleh mengqadha puasa. Tuan-tuan, ada para ulama sebut, orang yang Allah suruh dia puasa pada bulan Ramadan tapi dia tak mau puasa. Tak mau puasa tu tak ada sebab. Saja tak mau puasa, tak ada sebarang alasan, tak mau puasa. Jumhur para ulama kata orang ni tak payah qadha puasa dia. Sebab tak tahu nak letak dia dalam bab mana. Tak ada istilah dalam fiqh orang yang sengaja tak mau puasa kena qadha. Tak ada istilah tu. Allah suruh dia puasa bulan Ramadan, saja tak mau puasa, tak ada sebab. Saya bulan Ramadan ni tak mau puasa, saya nak puasa bulan Syawal. Tak ada sebab. Tak tahu nak letak dia
dia dalam fiqh, dia ada 3 kumpulan. Satu, agama angkat kefarduan puasa daripada dia. Satu lagi, agama wajibkan dia buka puasa. Satu lagi, agama bagi rukhsah kepada dia untuk dia buka puasa. Yang dimaksudkan, walaupun sudah masuk 15 Sya'ban, orang yang wajib buka puasa saja boleh mengqadha puasa walaupun 15 Sya'ban. Perempuan yang datang haid dan nifas. Ataupun orang yang dia ambil rukhsah, baru ni bulan Ramadan dia buka puasa. Dia musafir, dia sakit. Masuk 16 Sya'ban baru teringat. Dia harap sangat dia terlupa, tapi teringat. Dia doa tu supaya terlupa, tapi teringat. Dia kena qadha. Sebab apa? Dia buka puasa baru ni 2018, dia demam 3 hari dia tak puasa. Tapi orang Melayu ni tak boleh kata apa dah. Dia sakit lah macam mana pun dia tetap nak gagah puasa. Dan tu tak boleh kata apa dah. Panas ni 40 panas ni. Punya demam bulan puasa. Doktor bubuh apa tu yang cek panas tu? Kaca tu. Apa? Thermometer. Saya tak tahu je. Saya tahu Terminator ya. Bobo pecah panas tak panas tu. Doktor tekan lucing ni. Panggil nurse suruh ambil ubat. Dia kata doktor ni panas sungguh ni. Bukan saja-saja ni. Ni kalau tak dapat MC 3-4 hari lagi tak tahu lah. Doktor tekan lucing. Nurse mai doktor suruh ambil ubat, ambil ayam semua. Suruh dia makan. Dia kata doktor, bulan Ramadan ni kena hormat ni. Saya puasa. Doktor kata tak boleh puasa ni. Panas ni. Saya mampu puasa. Doktor kata buka tuan, jangan gagah, jangan. Dah, doktor faham tak? Saya mampu puasa. Doktor kata, okey tuan, kalau mampu tuan boleh balik kerja. Yang tu tak mampu. Yang tu saya mau MC. Doktor kata, hang ni pun satu kalang kabut juga nampak tak? Yang tu tak mampu, yang tu mau MC. Puasa saya mampu. Dia ni, tadi saya dah ingat masalah ekonomi tadi. Sebab sebelum ni ada ayat kan. Masalah ekonomi kita dah stable kembali, nampak tak? Jadi 15 Sya'ban, dia baru ni bulan Ramadan dia tak puasa 3 hari dia sakit. Baru ni dia bulan Ramadan dia musafir 3 hari dia buka puasa. Nah, geng-geng ni 15 Sya'ban ke atas tetap boleh qadha. Dua yang kita kena tahu bagi mazhab Syafi'i, nanti bila masuk 15 Sya'ban ada larangan berpuasa kecuali 3 kumpulan tadi. Maksudnya, katalah 17, 18 Sya'ban hari Isnin. Kita baru nak start belajar puasa hari Isnin, tak payah belajar masa tu. Belajar lepas raya nanti. Sebab 15 Sya'ban ke atas ada larangan kecuali 3 kumpulan yang tadi. Kemudian yang tuan-tuan dengan saya kena tahu juga, sebab kita ada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni juga ada lagi larangan kedua yang kita tak boleh puasa, ialah pada hari Syak nanti. Hari Syak, hari kita tengok anak bulan. Tu dia panggil hari Syak. Kita tengok anak bulan berapa bulan? Tengok anak bulan pun tak tahu berapa bulan. Pakcik bila pakcik? 20 berapa Sya'ban? Kod je. Pakcik jangan, pakcik kena jawab tepat. Dah, berapa Sya'ban? Kita tengok 28 ke 29 tuan-tuan? Sudah 29 pula dah. Macam mana pakcik ni khilaf di kalangan dua ulama. Hari kita tengok anak bulan, hari tu nama dia ialah hari Syak. La taqaddamu bisawmi yaum Ramadan bisawm yaum aw yaumain. Kata baginda SAW, jangan sesiapa pun dia mendahului, dia menyambut puasa bulan Ramadan dengan dia puasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Maksudnya, hari Syak, hari yang tidak dibenarkan kita berpuasa. Bila? Hari Syak ni bila? Hari tengok anak
anak bulan. Tak boleh puasa. Katalah hari itu, nampak anak bulan. Esok 1 Ramadan. Hari ni hari Syak, tak boleh puasa. Katalah tahun tu tak nampak anak bulan. Allah perkenankan doa kita. Tak nampak anak bulan. Kita akan cukupkan 30 Sya'ban dan 2 hari sebelum yang namanya Syawal kita tak boleh puasa. Boleh faham insya-Allah tuan-tuan? Kecuali 3 kumpulan yang sama tadi. Sebab tu tuan-tuan jangan pening kepala bab puasa ni. Bab puasa, kita akan berpuasa, kita hanya perlu tunggu pemerintah umumkan. Dia matlak dia berbeza-beza, walaupun pada asalnya kalau satu tempat tu ada orang nampak anak bulan, dia pula orang yang dipercayai, orang yang dihormati, dia kata saya nampak anak bulan, asalnya orang yang berada di situ asalnya boleh berpuasa. Itu asalnya. Tapi tak mau berlaku kekeliruan, kekalutan dan sebagainya, kita hanya serahkan kepada pemerintah. Biar pemerintah yang umumkan. Tapi asalnya macam itulah. Itu yang saya pernah cerita pada tuan-tuan. Sekitar tahun 80-an. Berlaku kelang kabut. Bila ada 2 negeri di Malaysia yang nampak anak bulan raya sehari awal daripada 12 negeri lain di Malaysia. Kelang kabut tahun tu. Tahun 80-an. Perak dengan Johor nampak anak bulan dan mereka isytihar raya. Kelang kabut. Saya masih ingat kita kecil lagi masa tu. Tahun tu sepatutnya kami raya di Pening. Ayah saya malam tu juga nak balik Perak. Nak raya di Perak. Kelang kabut. Bermula detik itulah pihak istana ambil urusan ni. Pengumuman anak bulan hanya diumumkan oleh pihak istana sebagai pemegang kuasa agama, dan mereka akan mengumumkan hari raya dan juga puasa melalui wakil pihak istana penyimpan mohor-mohor besar. Tapi asal dia macam tu. Tapi tuan-tuan jangan kelang kabut. Kalau tuan-tuan duduk sempadan negara, maka ikutlah negara masing-masing. Dah insya-Allah. Dia ni orang Kelantan duduk di rantau panjang. Kelantan pun tengok anak bulan, Malaysia pun tengok anak bulan, Thailand pun tengok anak bulan. Malaysia tahun tu nampak anak bulan, Thailand tak nampak anak bulan. Sebatang sungai lah. Malaysia, sungai, Thailand. Rantau panjang, golok. Malaysia nampak anak bulan, Malaysia kena puasa esok. Thailand tak nampak anak bulan, Thailand tak payah puasa. Dia kata apa? Mana aci? Dia bukan aci tak aci. Dah mana aci macam tu Ustaz? Kalau saya bermusafir ke Thailand, kira macam mana? Oh, pandai dia. Kalau dia bermusafir ke Thailand, dia kena ikut mereka yang berada di Thailand. Sujud syukur dia. Dah. Kalau kita bermusafir ke Thailand tu, biar kita musafir ke Thailand tu memang rangka kerja. Bukan dengar-dengar kata hari ni Malaysia nampak anak bulan, esok puasa. Tengok orang Thailand pun sujud syukur juga sebab tak nampak anak bulan. Dah, dia tak boleh tu. Dia yang bolehnya bila? Contohnya tuan-tuan nak pergi sambut Ramadan di Mekah. Contohnya buat umrah. Hari Malaysia tengok anak bulan. Hari Malaysia tengok anak bulan. Saudi Mekah pun tengok anak bulan. Malaysia tahun tu nampak anak bulan puasa esok. Saudi pun tengok anak bulan hari yang sama, tak nampak anak bulan, Saudi puasa lusa. Kita ikutlah negara yang kita ada di Saudi. Dia balik 8 Ramadan, orang Malaysia dah puasa 9 Ramadan, dia baru puasa 8 Ramadan. Tahun tu Malaysia puasa 30 hari, dia baru puasa 29 hari. Tak apa. Sebab puasa antara 29 sampai 30 hari.
Tapi kalau Malaysia tu untuk tengok anak bulan, nampak anak bulan, Malaysia akan puasa 29 hari. Esok raya, dia baru puasa 28 hari. Dia kelang kabut dah call kita, ni ustaz ni kira macam mana ni? Saya ni baru puasa 28 hari. Orang Malaysia dah raya esok, tak apalah orang Malaysia puasa 29 hari. Saya ni kira macam mana? Kita pun sajalah nak takut kadai. Pakcik esok raya pun tak boleh, puasa pun tak boleh. Oh jangan macam tu ustaz, saya nak pergi mana ustaz? Pergi duduk Mekah balik. Tak. Kalaulah esok orang raya, rayalah sekali. Esok haram berpuasa. Nanti lepas daripada Syawal, lepas raya, ganti saja sehari lagi puasa, cukuplah puasa dia 29 hari pada tahun tersebut. Nah, tuan-tuan kena faham, di mana tuan-tuan ada, di situ tuan-tuan akan berpuasa, di mana tuan-tuan ada, di situ tuan-tuan bersahur, di mana tuan-tuan ada, di situ tuan-tuan berbuka. Kena faham benda ni. Saya tahu lepas ada seorang sahabat, orang Penang. Orang Penang perangai kadang-kadang teruk juga. Tapi yang ni Penang yang baiklah, yang teruk tu. Tuan-tuan, saya tak faham dia fikir macam mana. Nak buka puasa ni lagi setengah jam dia call kita. Dia tahu ustaz dengar elok ni. Dekat raya masa tu. Dia duduk Bangi. Dia balik kampung pukul 10. Sampai di Penang dalam pukul 5 dia dah. Jam sikit. Bila sampai di Penang ni, dia call saya tuan-tuan. Dia tanya soalan, dia nak buka puasa ni ikut mana? Ada juga mangkuk ini tuan-tuan. Dia nak buka puasa ni ikut mana? Sebab dia kira tadi dia bersahur, dia ikut Bangi, ikut Selangor. Sebab Penang ni nanti buka puasa lewat 10 minit daripada KL. Saya kata, abang kat mana? Dan saya dah balik Penang. Buka puasa ikut Penang lah. Mana boleh dia tak? Dia pula, dia tanya soalan, dia kata mana boleh. Saya kata, pasal apa tak boleh? Dan ustaz kena faham. Tadi saya sahur, saya ikut waktu KL. KL, dia akan sahur 10 minit awal daripada, masuknya KL bagi Selangor ni, subuh dia 10 minit awal daripada Penang. Jadi saya bila tadi dah sahur awal, saya kena buka puasa awal lah. Saya tak sebab apa? Bukankah di Penang lewat 10 minit? Betul lah lewat 10 minit. Tapi saya dah awal 10 minit, saya sahur dia. Plus minus. Oh, saya kata abang macam inilah, saya nak bagi nampak. Lah abang sahur di Bangi, abang naik flight pergi Sabah Sarawak. Sabah Sarawak, dia buka puasa awal sejam. Abang nak ikut siapa? Dia kata apa? Ikut Sabah Sarawak lah. Saya kata Sabah Sarawak awal sejam. Ustaz, buka puasa awal tak ada isu. Oh, jam otak kita ni. Buka puasa awal tak apa. Ni buka puasa lewat. Mana boleh? Dan saya kata yang tadi buka puasa awal, yang tu saya tak ada masalah. Tuan-tuan, ada orang. Ni dia panggil mangkuk tingkat dia panggil. 10 minit dia boleh berkira, 10 minit dia boleh bergaduh dengan ustaz. Dah, saya kata, abang, azan di Penang, abang buat. Dah. Dia kata, saya nak buka radio IKIM, azan KL, saya nak buka puasa. Saya tahu insya-Allah tak ada masalah. Yang ni saya mau. Saya tak ada masalah bang, jangan takut puasa batal. Tak ada masalah. Tak apa. Buka puasa ikut Penang. Ada orang kadang-kadang dia guna otak dia. Sebab tu agama kata laukana dinu birra'i. Kalau agama ni kita guna otak kita, nescaya tuan-tuan sekalian banyak benda yang kita tak boleh selesai. Kadang-kadang kita batal wuduk, kita kena pergi ambil yang sembahyang semula. Dia fikir tak lepas. Kadang-kadang kita pakai khuf, bila batal wuduk, kita tak perlu sapu di bawah, kita kena sapu di atas. Sedangkan yang kotor tu di bawah. Agama ni dia kena sami'na wa ata'na. Sebab tu, ya tuan-tuan dengan saya kena tahu juga pada bulan ni, hari Syak, hari yang dilarang untuk berpuasa. Okey, kemudian yang keempat, bulan ni juga, bulan yang kebanyakan isteri Nabi, mereka akan berpuasa dengan puasa qada. Bulan ni. Sebab tu, dia toleransi.
Kalau ada orang yang dia lepas daripada Ramadan, katalah bulan Ramadan ni dia tak boleh puasa. Lepas Ramadan ni dia nak ambil keputusan dia nak puasa 6 dulu. Kemudian dia nak qada puasa dia secara berperingkat-peringkat dan dia mesti kena selesaikan sebelum bulan Syaban, silakan. Tapi kalau ada orang dia berpegang, dia kata saya memang nak pegang sungguh, saya kena qada dulu bagi selesai saya punya puasa Ramadan ni, lepas tu baru saya nak puasa dengan puasa 6, puasa sunat yang lain pun silakan, tak usah bergaduh. Kalau tuan-tuan ambil pendapat ulama Saudi dia straight. Dia memang suruh orang qada dulu puasa baru boleh puasa 6. Sebab dia ambil hadis man shoma Ramadan, siapa dia yang dia puasa pada bulan Ramadan, lepas tu diikuti 6 hari bulan Syawal, baru dia dapat ganjaran macam dia puasa sepanjang tahun. Apa kata mereka? Kata mereka, siapa yang puasa bulan Ramadan, maksudnya dia kena pastikan puasa Ramadan dia tu penuh. Mana-mana yang belum qada, dia kena qada bagi settle, dia puasa 6 hari, baru dapat ganjaran sepanjang tahun. Dia bawa hadis tadi, sebab mereka setiap benda dia bawa dalil. Saudi ni dia complicated. Complicated dia dengan dalil. Dia bukan sembrono. Tetapi Mekah, Madinah buat umrah, kan hari ni mereka dah sediakan kerusi lipat tu untuk orang semayang yang tak boleh berdiri, lutut sakit apa semua ni. Masa dia sediakan kerusi lipat tu, dia ada sediakan fatwa sekali. Cuma kita ya tak berapa faham sebab kita punya bahasa Arab ni tinggi. Dia ada tulis tu. Dia bahas satu persatu. Nak semayang tu, kerusi tu nak letak mana? Yang tuan-tuan tengok orang semayang ni macam-macam style duduk atas kursi, letak kursi macam-macam. Nak semayang kursi nak bawa mana? Kursi boh dalam soft, orang yang nak berdiri tu duduk depan soft ke? Ataupun orang yang nak semayang guna kursi, dia duduk dalam soft, kursi duduk belakang ke? Ataupun dia duduk dalam soft, kursi depan dia ke? Yang tu kalang kabut sikit lah. Yang tu tak tahulah dia pakai kursi pasal apa, kita tak faham. Habis Imam Syaukani, ulama daripada Yaman pula, dia duk tengok semua. Dia kata, isteri Nabi ni kumpulan fastabiqul khairat. Duk puasa Isnin, Khamis semua duk buat ni. Duk puasa apa dia 13, 14, 15 bulan Islam semua duk buat. Tapi isteri Nabi tetap melewatkan qada, menunjukkan boleh melewatkan qada dengan didahulukan puasa sunat dengan syarat dia kena bagi tahu kepada waris dia terlebih dahulu berapa hari yang dia tak qada puasa. Kalau sekiranya berlaku apa-apa kepada dia, maka ahli keluarga dia, waris dia bertanggungjawab untuk menyelesaikan qada tu kepada dia. Menyelesaikan ni sama ada para ulama kata pertama settle. Kalau dia meninggal dunia dalam kondisi dia tak sempat qada puasa, selesai masalah dia. Ada yang kata yang kedua ialah dia perlu diselesaikan oleh ahli keluarga yang masih hidup, dengan mereka boleh berpuasa untuk dia. Ataupun yang ketiganya ialah dengan dibayar fidyah sahaja. Jadi bulan ni isteri Nabi bila puasa dengan puasa qada, Nabi ini tak boleh tengok isteri Nabi puasa seorang-seorang. Jadi Nabi pun akan teman isteri Nabi dengan Nabi berpuasa dengan puasa sunat. Itu isteri Nabi dan Nabi. Sebab Nabi dia tak boleh tengok isteri dia puasa seorang-seorang. Dia nak teman, biar isteri tak puasa keseorangan, isteri Nabi qada, Nabi teman dengan puasa sunat. Sama dengan kita lah lebih kurang. Kan? Tak mengaku malu lah, betul tak? Kita pun sama Ustaz. Kita pun bila tengok isteri kita qada puasa ni, kita pun tak boleh tengok dia qada puasa seorang-seorang. Kita pun nak dia buka puasa, biar dia tak keseorangan macam kita. Kurang ajar tu. Jadi ini antara beberapa benda yang tuan-tuan kena tahu, saya kena tahu bulan Syaban. InsyaAllah nanti kita sambung pada sesi yang akan datang. Wallahu a'lam.